Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala amri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat hadir dalam majlis, sama ada melalui online ataupun yang hadir bersama. Walaupun yang hadir bersama tak ramai dan kita terpaksa hadkan bilangan hadir, memang sengaja kita tak war-warkan untuk hadir, dikarenakan kita hormat syarat-syarat SOP PKP sekarang ini. Maka kita tak galakkan untuk beramai-ramai hadir bersama. Namun begitu, yang hadir secara online tetap dikira minal hadirin, insya-Allah. Atas niat masing-masing, moga kita semua dikira minal hadirin di dalam majlis maulid ini. Dan kita juga merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang Allah berikan untuk kita masih lagi hadir dalam majlis maulid. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau menyebutkan za majma'il maulid yujallil kurub, za waqt taubatak ya al-asi idza batatub. Inilah majlis maulid. Majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majlis maulid yang yujallil kurub, yang menghapuskan segala kerisauan, yang menghabiskan segala masalah, yang menghilangkan segala gundah gulana. Inilah majlis maulid. Yang dalam majlis maulid itu, orang yang risau dengan duit, Allah hadirkan dalam majlis maulid, tenang dirasa. Dan keluar daripada majlis maulid dapat penyelesaian pula apa nak buat. Orang yang risau dengan amal ibadatnya dah merosot, keimanan dan ketakwaannya dah makin rapuh dan hancur, masuk dalam majlis maulid, Allah berikan semangat baru. Masuk dalam majlis maulid, Allah bukakan fikiran dan lapangkan dada dia untuk difikir bagaimana nak terus beribadat dan terus bersemangat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka yang hadir dalam majlis maulid kurang sihat, masuk dalam majlis maulid, keluar boleh pula sembuh. Kalau tak sembuh pun Allah letakkan, inputkan dalam hati dia redha dan syukur atas sakit dia. Kalau sembuh pun dah besar nikmat. Yang lebih besar adalah kalau tak sembuh tapi ada redha dan syukur, naik macam-macam maqam di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga mereka yang diuji dengan segala ujian, khususnya wabak sekarang ini, masuk dalam majlis maulid melalui online ataupun hadir begini, masuk dalam majlis maulid begini, banyak faedah yang Allah berikan. Kerana apa? Nabi itu disebutkan kullu baitin anta sakinuhu laisa fihi kullu baitin anta sakinuhu, tadi kita sebutkan dalam majlis maulid. Setiap rumah yang Nabi sakin, yang Nabi duduk dalam rumah tersebut, tak akan laisa muhtaja ila suruji, tak perlukan cahaya. Kerana apa? Nabi tu sendiri cahaya. Bila dia masuk dalam rumah tu dah tak perlu buka lampu pun. Dianya adalah siraj, dianya adalah lampu. Maka masuk dalam majlis yang bercahaya, majlis maulid Nabi. Dan sifat Nabi tu apa dia? Nabi tu tak ada orang yang datang bertamu di rumah Nabi, ataupun tak ada jiran yang berjiran dengan Nabi SAW, melainkan semuanya akan mendapat kebahagiaan daripada jirannya, iaitu Nabi SAW, ataupun daripada tuan rumahnya, iaitu Nabi SAW. Maka kita masuk dalam majlis maulid ni bertamu di hadapan Nabi SAW. Mustahil orang yang masuk dengan niat yang betul, orang yang masuk dengan niat tak betul sekalipun, keluar dengan perkara-perkara yang berfaedah bagi dirinya, khususnya pada hari akhiratnya. Maka itulah kita mohon dalam majlis maulid, baik yang hadir begini ataupun yang hadir secara online. Baik. Kemudian Habib Ali sebut apa? Dza waqt taubatak ya al-asi idza batatub. Inilah waktu taubatmu wahai yang hadir majlis maulid. Maulid ni apa dia? Majlis maulid ni adalah majlis yang menghabiskan segala kerisauan, yang menyelesaikan segala masalah. Risau dan masalah kita yang paling besar apa dia? Maksiat kita, derhaka pada Allah Ta'ala, nak menghadap Allah. Nanti semua akan menghadap pada Allah Ta'ala. Sama ada sekarang kita dah yakin ataupun tak yakin, semua akan menghadap Allah Ta'ala. Dza waqt taubatak, inilah waktu taubatmu wahai yang pendosa, kalau kamu sudi nak bertaubat. Maka dalam majlis maulid ini, sayoginya kita sungguh-sungguh taubat kepada Allah Ta'ala. Pandang pada wajah kawan-kawan kita, pandang kepada skrin online, pandang kepada ahli keluarga kita yang ikut hadir dalam majlis maulid dekat rumah, pandang pada wajah masing-masing. Semua ahli syurga, kitanya macam mana?
Semua ahli syurga, kawan-kawan kita akan berharap masuk dalam syurga. Nanti kita panggil seorang pun dah tak boleh layan kita. Sebab apa? Kita derhaka pada Allah Ta'ala rupanya. Zahir kita nampak baik, rupanya kita derhaka pada Allah Ta'ala. Waktu tu orang Islam, orang beriman nak bantu orang kafir, Allah dah tak beri izin. Sebab apa? Dah sampai hari untuk pembalasan. Sampai hari untuk pembalasan. Semuanya akan berlaku. Maka dawagit taubatak, inilah waktu taubatmu wahai pendosa, jika kamu sudi nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ni majlis maulid, majlis taubat. Baik, sambung pengajian kita daripada kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 16. Bila berniat, amalkanlah segera. Subhanallah. Nama kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Ni rupanya. Nampak? Bagus juga majlis online ni. Boleh tunjuk. Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat ni korang oleh Imam Al-Haddad. Muka surat 16. Bila berniat, amalkanlah segera. Orang putih sebut apa? Procrastinate. Procrastinate. Menangguh-nangguhkan. Menangguh-nangguhkan. Pagi ni macam malas lah. Pagi ni sejuk pula, hujan turun ni apa semua. Malam tadi memang aku tidur lambat. Dah berapa lama dah aku subuh ni, lepas subuh aku tak tidur, aku terus ibadat. Pagi ni aku dah tak larat sangat dah ni. Malam semalam aku tidur, malam semalam aku tidur lambat. Pagi ni nak paksa boleh, tapi rasa macam tidur lagi sedap. Kebetulan pula pagi ni hujan. Tangguh sikit lah. Tangguh, tidur tak bangun-bangun dah. Sebab tu tak boleh tangguh. Khususnya amalan yang kita dah istiqamah. Amalan yang belum istiqamah memang kita tahu kena terus buat supaya sampai ke istiqamah. Yang belum buat kena buat. Amalan yang belum buat, amalan yang dah buat, yang dah istiqamah, lagi tak boleh ditangguhkan. Sebab apa? Buat, hari ni tak buat, hari tu nyawa ditarik. Kan rugi. Kalau amalan memang tak buat, baru nak mula buat dah ditarik, paling-paling niatnya dapat. Tapi amalan yang dah memang buat, memang kau berniat nak putuskan. Jadi bila putus saja, terus nyawa pun putus juga. Itu amalan. Yang terpaling penting adalah maksiat. Mana lagi afdal, tinggal maksiat atau buat amalan? Tinggal maksiat lebih afdal daripada tambahkan amalan. Tinggal maksiat. Tinggal maksiat. Bila aku nak tinggal maksiat? Nantilah, malam nantilah aku taubat. Taubat? Tak ada. Now taubat. Tengah tengok muka orang, tengah tengok kitab, tengah belik kitab, orang buat lawak, boleh kelakar, ketawa-ketawa. Hati engkau tengah menangis, hati tengah jerit, ya Allah lepaskan aku, ya Allah, aku dah cuba hari tu tapi aku masih buat maksiat, ya Allah. Orang keliling aku nampak aku baik, ya Allah, sebenarnya aku ahli maksiat, ya Allah, lepaskan aku, aku tak nak mati begini, ya Allah. Meronta. Itu taubat. Tak perlu nanti malam lah anak setting dengan Tuhan, nanti malam anak set appointment jam 3.30, anak nak bangun menggigil-gigil untuk Tuhan. Bangun, silap-silap tak bangun. Silap-silap tak bangun. Silap-silap dah hilang selera nak taubat. Alah bisa tegal biasa, dah hilang selera nak taubat. Baik. Disyaratkan atas niat yang benar baik itu, hendaklah dia mengamalkan apa yang diniatkannya itu. Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengqasadkan diri atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, yang diikuti dengan amalan. Kalau kita niat tapi tak ada amalan lepas tu, itu namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan. Niat adalah yang Nabi sebut, innamal a'malu binniat, kan? Nabi sebut apa? Amalan itu pada niat. Tak boleh kita duduk pagi-pagi, aku berangan-angan nak solat zuhur lah. Apa yang kita buat? Aku berangan-angan nak bangun qiyamul lail lah. Kemudian apa kita buat? Sembang tengah malam, tidurnya lambat, buat perkara yang bukan-bukan apa semua, alam tak set lah apa semua, tak ada pasang niat, tak ada ambil wuduk, tak ada baca zikir-zikir untuk mudahkan bangun tidur apa semua. Itu jadi angan-angan kosong. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Dah qasad nak buat sesuatu, terus dengan amalannya. Apa dia amalan? Malam ni aku nak bangun qiyamul lail, terus set alam. Pesan pada kawan-kawan yang ada, bangun, kejutkan aku. Kemudian tidurnya awal, tidurnya dengan wuduk, tidurnya menghadap kiblat, tidurnya apa lagi? Dengan kemas, dengan suci, tidurnya dengan zikir-zikir yang untuk mudah bangun, untuk bentengkan daripada gangguan syaitan. Kemudian kalau terlepas, dah dikira amalan. Ini yang Nabi sebut, bila umat Islam, orang Islam terlintas niat nak melakukan amalan, Allah kira, kan? Jenis yang niat, bukan angan-angan kosong. Bukan miss qiyamul lail,
Alhamdulillah aku dah niat. Nabi sebut terlintas saja ditulis. Aku dah terlintas beberapa kali dah nak qiyamul lail. Hari-hari aku tak lepas, tapi hari-hari aku dapat sebab aku ada angan-angan kosong. Angan-angan kosong tak masuk. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, diikuti terus dengan fi'il, amalan. Apa yang kita buat nak capaikan apa yang kita qasadkan itu. Baik. Barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan misalnya, dan dia mendakwa bahawa niatnya untuk mendapat ilmu itu ialah kerana dia hendak mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka jika dia tidak mengamalkannya sesudah itu padahal sudah terluang masa untuk dia melakukannya, nescayalah niatnya itu tidak benar. Subhanallah, dia cakap ni macam betul-betul. Okey, ini adalah tamparan pertama daripada Imam Haddad. Macam first round Imam Haddad menang, kita kosong, tumbang. Apa dia sebut sini? Orang yang belajar niatnya nak mengamal dan mengajar. Mengajarnya semangat, amalnya langsung tak ada. Bersyarahnya fasih, ibadatnya langsung tak ada. Ini maksudnya. Bermakna niat engkau bukan betul. Niat engkau bukan kerana nak mengamal dan mengajar dengan tulus. Baik. Misal yang lain seperti orang yang mencari dunia, dan dia mendakwa bahawa dia mencari dunia itu kerana mencukupkan dirinya, supaya dia tiada menadah tangan kepada orang. Kemudian selebihnya dia akan bersedekah kepada orang-orang yang dalam keperluan, serta memperhubungi kaum kerabat. Memperhubungi kaum kerabat apa dia? Dengan duit yang dia ada, kaum kerabat yang susah dia nak bantu kaum kerabat. Maka jika dia tidak melaksanakan apa yang diniatkannya itu sedang dia boleh melakukannya, nescayalah itu tidak akan memberi kesan apa-apa pun terhadap niatnya itu. Ni yang disebutkan tadi. Dah niat dah niat. Niat nak buat bisnes. Buat bisnes apa? Ana buat bisnes bukan untuk diri ana. Ana buat bisnes bukan untuk kaya. Ana untuk sekadar tak nak minta sedekah, kemudian ana nak bantu orang lain. Yang selebihnya ana bukan untuk mewah-mewah. Dah kaya, bantu orang lain tak? Bantu. Tapi makin kaya tak engkau? Makin kaya, makin mewah tak? Makin mewah. Dusta dengan niatnya. Rumahnya bertambah besar, bantu orang lain, bantu, tapi berapa persen? Yang dulu engkau niat apa? Hanya tak nak mendadah tangan pada orang lain. Betul? Tapi bila dah tu rumahnya bertambah, semua tak ada perlu. Semua tak ada perlu. Kalau memang perlu rumahnya bertambah besar, sebab apa? Isterinya dah bertambah lagi 3, anaknya dah bertambah lagi 13. Masuk akal lah tambah rumahnya besar. Ini apa pun tak tambah, tak ada keperluan, tiba-tiba rumahnya bertambah. Entah tak pasal-pasal, anak rasa nak beli kereta baru lah. Dulu kau tak ada rasa pun. Sebab apa? Sekarang dah ada duit. Kan? Dah ada duit baru ada rasa. Dulu tak ada duit, tak berasa pun. Tengok kereta orang lain, semua bersih dan getah bagi Ana. Ana lah manusia paling zuhud. Ni semua tak ada manfaat. BMW, Mercedes semua tak ada manfaat. Ya, kau tak ada duit, boleh cakap. Bila dah kaya, nampaknya ada manfaat aircon sejuk. Nampaknya ada manfaat kerusi leather. Apa manfaat? Dulu tak ada manfaat. Ana lately ni kalau duduk atas kerusi yang bukan leather, kulit agak gatal lah. Itu manfaat. Manfaat dusta dengan niat. Yang dulu engkau niat tu mungkin dah tulis sebagai pahala, tapi bila engkau tak merealisasikan niat engkau, terbatal segalanya. Terbatal segala pahala. Kalau dah terbatal segala pahala daripada awal, bermakna yang masa habis untuk bisnes, masa habis untuk kursus bisnes, masa habis untuk marketing, masa habis untuk macam-macam, semuanya adalah hisap atas kita, bukan hisap yang membantu kita. Sebab apa? Niat awal dah salah. Itu yang kita luangkan masa. Yang masa yang kita tak luangkan, pertama kau luangkan untuk training apa semua, untuk buat bisnes, untuk marketing, itu akan dia hisap, berat hisapnya. Yang kedua, kenapa tak luangkan masa dengan keluarga? Kenapa tak luangkan masa didik anak? Kenapa tak luangkan masa mendidik isteri? Kenapa tak luangkan masa dengan mak ayah? Kenapa? Yang tadi engkau dah habis masa untuk ni, dah habis masa untuk apa? Itu satu hal. Satu lagi, kenapa tak buat tu? Kenapa tak buat ni? Kau sibuk dengan benda ni. Sebab apa? Niat awalnya dah salah. Niat awalnya dah salah. Sebab tu kita dalam beramal ada sabar sebelum amal, sabar tengah amal, sabar selepas amal. Sabar sebelum amal, sabar nak pergi majlis, apa niat aku? Sabar jangan. Aku niat nak jumpa kawan aku, dia ni kalau bawa maulid mesti suara dia tak sedap. Aku niat nak perli dia supaya dia berhentilah pegang mikrofon. Jadi sabar. Tak boleh. Aku kena betulkan niat aku untuk Nabi SAW. Sabar untuk amalan. Dah sampai dalam majlis maulid, betul kawan dia pula yang pegang mikrofon.
Alamak dia ni, aku dah sabar tadi sebelum majlis maulid, engkau pula paling lama pegang mikro. Sabar, sabar. Tengah-tengah amalan pun kena sabar. Itu zahirnya lah. Tengah-tengah amalan kena sabar, apa dia? Syaitan kata, engkau hadir majlis maulid, orang lain tak hadir pun. Agaknya engkau wali tak? Agaknya engkau orang soleh tak? Agaknya maksiat yang kau buat sebelum ni tak payah taubat, dah diampunkan. Sebab tu Nabi jemput kau hadir maulid, tak payah taubat. Itu sabar tengah-tengah amalan. Sabar tengah-tengah amalan. Lepas maulid, lepas habis amalan, sabar. Sabar apa? Syaitan lagakkan lagi kita. Tengok kawan-kawan lain tak hadir maulid, kau tengok live. Tengok live, suara engkau lah bunyi kat live tu, suara engkau. Itu sabar selepas amalan. Selepas amalan. Ini niat. Semua bergantung pada niat. Kalau tak ada, niatnya putus. Dan niat putus bukan main-main. Bukan kita, alah niat aku dah terputus, nanti aku niat balik lah. Tak boleh. Niat dah terputus bermakna all the time yang dah habis sejak niat awal tu, bila dah batal niatnya, all the time is hisab. Semuanya adalah azab kepada kita. Hisab tu sahaja adalah azab untuk kita. Baik. Dan niat itu pula tiada akan memberi kesan apapun kepada maksiat. Sama seperti membersihkan diri itu tiada memberi kesan kepada najis ainiyah. Najis ainiyah apa dia? Najis yang nampak. Niat yang tak bagus tak memberi kesan pada maksiat. Hadir maulid, niatnya nak taubat. Hadir maulid, niat nak jadi orang baik. Masuk dalam majlis maulid aja kau nampak kawan, terus rasa diri kau lagi hebat. Kawan panggil aku ustaz, si baik dia panggil aku ustaz. Salam cium tangan, macam tu lah, salam ustaz. Majlis maulid nak angkat Nabi, kau angkat diri kau. Kata nak taubat tadi, niatnya batal. Hadirlah maulid 1000 kali sekalipun, syaitan yang cocok. Hari ni maulid lah, kau pergi. Syaitan galakkan kita hadir majlis maulid. Sebab apa? Syaitan tahu dengan maulid itulah menebalkan lagi maksiat dia. Barang siapa yang menyertai manusia pada mengumpat seorang Muslim, lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain dari menghiburkan hati saudaranya saja, maka dia dikira sama salah seorang yang mengumpat juga. Dan barang siapa yang mendiamkan diri dari menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain dari menjaga diri supaya tidak mengecilkan hati orang yang membuat mungkar itu, maka samalah dia berkongsi dalam dosa itu. Ini bab orang mengumpat, niat tak menghalalkan cara. Itulah maksudnya orang Melayu panggil niat tak menghalalkan cara. Bermakna apa? Niat ni tak boleh sebarangan. Niat aku lain. Niat aku nak supaya orang ni berjaga-jaga dengan kawan dia, jadi aku bagi tahu. Baik. Bukan Allah yang jaga. Kau pasal mengumpat. Niat aku nak menghiburkan hati dia, jadi aku buat apa? Aku ampukan dia, aku puji dia barang yang bukan betul pun aku puji dia. Sebab apa? Sebab aku nak hiburkan dia, aku nampak dia sedih. Bukan Allah yang hiburkan dia. Kitanya apa? Maintain dengan syariat Allah Ta'ala. Halal haram tetap halal haram. Walau kawan kita tak suka sekalipun, yang mensukakan dan yang tidak mensukakan dia adalah Allah Ta'ala. Niat tak menghalalkan cara. Subhanallah. Hatta dalam kita sebut anak dan parents ataupun husband and wife, suami isteri. Suami isteri nak berhibur, atau anak-anak beranak nak berhibur. Pergi mana? Jom kita pergi tengok wayang. Kan maksiat. Jom kita tengok movie. Kan maksiat. Tapi dah bosan lah lately ni, rasa macam bila tengok movie pula jadi happy. Mungkin waktu tengah tengok movie tu happy, lepas tu akan ada masalah. Sebab apa? Happiness hanya pada mematuhi syariat Allah Ta'ala. Subhanallah. Ada satu orang pernah tanya pada gurunya, Syekh, anak nak tanya, apa soalannya? Normal ke, adakah biasa bagi perempuan-perempuan ni yang kahwin, isteri-isteri ni, bila dapat suami, adakah menjadi adat untuk setiap perempuan tu jadi membebel aja pada isterinya, mengomel aja pada isterinya? Biasa ke? Syekh cakap apa? Bukan. Tak biasa. Depends. Bila suaminya buat perkara bukan-bukan, isterinya akan terlebih dahsyat membebelnya. Sama ada memang zahir isterinya nampak suami dia punya kesalahan, maka isterinya bebel.
ataupun memang tak tahu apa sal isterinya asyik nak buat, suaminya marah aja, tak tenteram aja. Sebab apa? Suaminya dah buat hal. Suaminya dah buat hal. Bermakna apa? Happiness hanya pada mentaati Allah Ta'ala. Zahir engkau bagi isteri gitu, bagi anak yang termewah, yang terpaling hebat, untuk hiburkan dia, untuk dibuat happy. Rumah besar ni bukan untuk apa? Untuk happykan keluarga. Rumah besar, mewah, tak happy. Happy hanya pada mematuhi syariat Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang tanya, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Aku tinggalkan pada keluarga aku Allah dan Rasulnya. Harta ada? Tak ada. Tapi happy tak? Happy. Tak kita dengar pula Abu Bakar cerai. Tak kita dengar pula Abu Bakar macam-macam hal. Kan? Happy. Happiness hanya pada taat Allah Ta'ala. Tengah nak solat ni, waktu dah masuk ni, tapi tengah seronok ni, santai-santai dengan anak beranak ni. No, stop. Kesantaian yang happiness yang sekarang kau ada, nak jaga. Kalau nak terus happy, teruskan solat, taat Allah Ta'ala, patuhi syariat Allah. Nanti akan happy. Akan terus happy dan terus happy, hingga ke syurga akan happy. Subhanallah. Baik. Niat tak menghalalkan cara. Jangan campur aduk niat buruk dengan baik. Kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik, nescayalah dia akan merosakkannya dan menukarkannya menjadi buruk. Macam tadi kita sebut, hadir maulid nak belagak, kan jadi buruk juga walaupun maulid baik. Umpamanya seorang yang mengamalkan amalan yang saleh, tetapi maksudnya ialah untuk memperoleh harta kekayaan atau pangkat kedudukan. Sebab itu berusahalah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatanmu itu tertumpu hanya kepada menginginkan keridaan Allah Ta'ala semata-mata. Subhanallah. Kena always check niat kita, khususnya sebelum nak amal. Yang lagi penting tengah-tengah amalan, tengah-tengah beramal, tengah solat, tengah zikir, tengah berkhalwat, tengah baca kitab, tengah maulid, tengah semua kena check. Always check, always check, always check. Wali-wali Allah, dia punya check niat dia sampai berubah muka dia daripada berkerut kepada senyum pun dia check amal niat dia. Kenapa aku senyum? Kalau dah tersenyum dulu, kemudian dia check, alamak aku senyum kerana manusia, terus dia taubat instant. Macam tu sekali. Kalau tengah duduk gini, nak tegakkan badan, dia check dulu, check. Dia punya concern dengan aku buat benda kerana makhluk, sampai bila dia duduk gini, dia tegakkan badan kerana makhluk, terus hati dia terdetik. Apa engkau buat tu? Hati dia terdetik. Terus dia taubat balik, taubat, aku buat kerana Allah Ta'ala. Dan kalau dia tengah duduk begini, dia tegakkan, alamak aku buat kerana orang lah. Nak duduk balik gini, tengok balik, kerana orang ke aku duduk gini balik. Macam tu sekali dia punya detail. Check, check, check. Ini kadang orang hadir depan orang, hadir belakang orang, tak check langsung niat dia. Selesa aja, dengan gininya, dengan gitunya, dengan angkat tangannya, dengan gitunya, dengan menangisnya, semua aku tengok. Alah, tak check niat. Tak check niat. Niat ni wajib check, always check, walaupun tengah-tengah membuat amalan. Sebab tu orang solat, tengah solat pun dia baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kau tengah solat, dalam solat syaitan terlindung daripada solat, tapi kau solat, tengah solat pun minta tunjukkan aku jalan lurus. Solat bukan jalan lurus? No. Tengah-tengah solat, tunjukkan aku jalan lurus. Sebab aku tengah solat pun aku khayal, ya Allah. Aku tengah solat pun aku tak fokus pada engkau, ya Allah. Kena selalu check, kena selalu check. Kena selalu check. Nanti dia akan sebut lepas-lepas ni, antara benda yang sangat-sangat bagus untuk memantapkan niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kan niat ni ginilah, ibaratnya gini, cawan. Cawan ni atasnya ada pen kan? Cawan ada atasnya ada pen. Sekarang betulkan niat. Niat aku nak ke depan, betul? Niat engkau ke depan. Dalam cawan ni banyak lagi air dan banyak lagi pen-pen yang menunjuk ke arah sana, ke arah sini, ke arah situ. Zahirnya engkau tengah betulkan surface-nya sahaja, dalamnya penuh mehnah dan tribulasi.
Ayat orang kita kenal lah. Jadi pennya gini, dalamnya haru biru, bercelaru, bersepah. Tak apa, awal kita betulkan surface dulu. Sebab kita memang bukan ahli nak kenal dalam-dalam. Tapi aku nak insaf. Nak insaf, nak tak nak, dalam pun kena betulkan. Tak apa, mula dengan betulkan yang atas dulu. Tapi macam mana nak kalihkan dalam sampai kita boleh selak hati kita satu. Tak kita nampak, melainkan semua kotor belaka. Selak. Dan setiap kita selak, dah disurfacekan dengan yang cantik. Layer ni selak aja, ada satu surface very smooth line, cantik. Kalau kita berhenti situ, dah cantik dah hati aku rupanya. Kau tak sedar bawah tu banyak lagi keledak dan nanah. Buka selak yang halus tu, nanti nampak Allah tebalnya nanah aku. Sembuhkan satu. Tengok bawah, ada satu lagi surface yang halus, cantik. Stop dekat situ, fail lagi yang baki yang dalamnya. Satu-satu kena singkapkan. Begitu hati kita. Begitu hati kita. Dan yang kita sebut cawan ni, bukan hidup kita punya hati tau. 1 detik punya hati, bawa 1 cawan. This one cawan represent 1 detik, bukan your whole life. Hati punya dalam dan punya halus. Macam mana nak singkap kalau tak ada bantuan Allah Ta'ala? Ulama sebut antara yang nak bantu kita singkap dalam-dalam hati adalah wirid dan zikir yang istiqamah. Yang kedua, jangan menjerumuskan kerap dalam maksiat. Dan yang ketiga adalah kita tak memakan rezeki yang syubhah. Syubhah tak boleh makan. Haram, bolehlah. Haram boleh, haram lagi tak boleh. Syubhah tak boleh, haram lagi tak boleh. Dan seterusnya bangun malam. Bangun malam. Baik. Kemudian jadikan niatmu dalam menjalankan segala amalan yang mubah. Amalan mubah apa? Amalan yang dibolehkan, iaitu adat. Dianya bukan ibadat, bukan maksiat. Jadikan niatmu dalam menjalankan segala amalan yang mubah itu semata-mata kerana bertujuan untuk membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala sahaja. Contoh, yang mubah apa dia? Makan. Aku makan, tak aku makan, melainkan kerana untuk lepas ni lebih semangat untuk mentaati Allah Ta'ala. Tak aku makan kerana untuk meraihkan tuan rumah. Allah perintahkan aku untuk gembirakan tuan rumah. Maka semua kerana Allah Ta'ala. Bila niatnya baik, yang adat boleh jadi ibadat. Bila niatnya buruk, yang ibadat boleh jadi maksiat. Niat yang mengubahkan. Baik. Dan ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu boleh terkumpul niat-niat yang baik, dan bahawasanya orang yang mengamalkannya akan memperoleh buat setiap niatnya pahala yang cukup. Misalnya dalam ketaatan bahawa dia berniat membaca Al-Quran itu kerana bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka sebenarnya orang yang membaca Al-Quran itu memanglah dia bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian dia berniat hendak mendapat atau mempelajari ilmu dari Al-Quran, kerana memanglah Al-Quran itu induk segala ilmu. Kemudian dia berniat hendak memberikan manfaat kepada orang yang duduk mendengarnya dan orang yang turut mendengarnya, dan lain-lain yang seumpama itu dari niat-niat yang saleh dan baik. Dan misalnya dari yang mubah, anda meniatkan makan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu yang tersebut di dalam firman-Nya. Satu amalan boleh kumpulkan banyak niat. Dari segi fiqahnya lain, dari segi tasawufnya lain. Dari segi fiqah kan kita tahu solat satu sunat, solat sunat boleh gabungkan banyak-banyak niat. Tapi jangan sembrono. Aku niatkan, orang kata selepas zuhur, sunat zuhur 4 rakaat kan, 2-2 ba'diyah. Aku solat 2 rakaat. 2 rakaat. First aku niatkan 2 ba'diyah zuhur, aku gabungkan dengan 2 lagi. Dan aku masukkan juga taubat, dan aku masukkan juga istikharah, dan aku masuk juga hajat. Kena tengoklah yang mana boleh gabung, mana tak boleh gabung, kan? Mana boleh sunat lepas zuhur 4 rakaat kau gabungkan semua jadi 2. Itu baik Nabi tak payah suruh 4 rakaat, kan? Aku nak solat tarawih, sunnahnya 20 rakaat. Baik, tapi ana faqih, baru belajar dalam Risalah Muawanah. Solat 2 rakaat digabungkan semua, ya Allah, 20 rakaat dalam 2. Itu tak boleh lah, kan? Kena belajarlah apa solat yang boleh digabungkan, apa yang tak boleh digabungkan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu.
Anda boleh juga meniatkan dengan makan itu untuk bertakwa, membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, di samping tersebabnya ucapan syukur dari mulutmu terhadap Tuhanmu. Kerana dia telah berfirman, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Makan dari rezeki Tuhan dan bersyukur. Allah suruh kita makan dan bersyukur. Kalau tak makan, macam nak bersyukur? Maka kita makan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, ni semua disebut dalam kitab niat Habib Sa'ad, kan? Kena ada peniat makan apa semua. Makan untuk syukur. Makan sahaja banyak tau. Kita sehari makan berapa kali? 3 kali? No, bukan 3 kali. More than 3 times. Ana memang asal lalu dapur. Rumah pula dapur dekat je kan. Tempat Ana duduk buat kerja kat rumah tu sekarang kan work from home. Duduk buat kerja kat bawah dekat ni ruang tu. Dapur belah sana je. Tak Ana bangun pergi tandas dapur, melainkan Ana keluar membawa habuan perut. Masuk aja keripik, makan. Masuk lagi gula-gula. Masuk lagi, dah lunch time, makan lunch pula. Masuk lagi, buat air lah, cicah biskut. Kenapa cepat je kita cakap? Sebab kita pun buat, dah terbiasa. Jadi makannya banyak, syukurnya kurang. Syukurnya kurang. Sebab apa? Syukur ni ibadat. Kalau nafsunya banyak, ibadat kan kurang. Mana boleh nafsu banyak, ibadat banyak? Nafsu banyak, ibadat kurang. Nak ibadat lebih, kurangkan nafsu. Kurangkan nafsu, kurangkan makan. Tapi kalau kurangkan makan, kurang syukur? Tak. Kurang makan, sekali engkau makan tu, engkau punya syukur sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sebab apa? Fokus, khusyuk, khudu'. Kita punya rendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala tu lagi besar. Sebab apa? Hati kita dah clear. Ana makan sehari 5 kali atau 6 kali. Itu main dish. Di samping main dish ada chicken dish. Semua ada. Tapi ada syukur. Setiap kali makan Ana syukur. Syukur yang tak ada kualiti. Kan kita dah sebut, awal mula syukur anggota badan adalah tak bermaksiat dengan anggota tersebut. Kau punya makan aja dah maksiat, macam mana kau nak syukur? Seolah-olah orang naik pentas ambil hadiah anugerah bintang harian, pegang, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan aku, pelakon perempuan yang terbaik. Tudung tak pakai, baju bukan main semangat. Kan tak elok. Sama, makan banyak untuk apa? Ana makan untuk syukur ni. Ana makan untuk syukur. Bukan untuk syukur, bukan untuk syukur. Maka kiaskanlah dari 2 misal tersebut di atas tadi, selainnya daripada bermacam-macam ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Tetapi jangan lupa memperbanyak niat-niat yang baik sekadar yang terdaya olehmu. Di mana patut ditujukan niat? Kemudian niat itu dituju dan dimaksudkan salah satu dari makna ini. Ini niat untuk apa? Niatnya untuk apa? Tengok subhanallah. Imam Haddad ni, wali-wali Allah ni sungguh istimewa dan hebat. Dia boleh sebut pada kita niat engkau untuk apa. Bukan hanya dia remind kita untuk niat tau. Dan bukan dia remind kita untuk perbaharui niat. Bukan dia remind kita untuk niat-niat yang ada. Bahkan dia remind kita apa yang patut engkau niatkan. Apa yang patut, apa yang tak patut. Subhanallah. Pertama, bahawa niat itu adalah ibarat kemahuanmu yang membuatmu berazam, beramal dan berkata pada kebanyakan halnya niat serupa ini adalah lebih baik daripada amal itu sendiri jika niatnya baik, dan lebih buruk dari amal itu sendiri jika niatnya buruk. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berikut, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu adalah lebih baik dari amalnya. Cuba anda lihat apa kata sabda ini, yakni dia mengkhususkan orang mukmin dalam ungkapannya. Baik. Niat yang pertama disebut ibarat kemahuanmu yang membuatmu berazam. Niat ni yang dikata dekat atas, mana nak tujukan niat? Niat untuk berazam, niat untuk berusaha, niat untuk apa disebut? Banyakkan lebih baik daripada amal itu sendiri. Niat untuk berusaha dan beramal lebih baik daripada amalannya itu sendiri.
Nabi sebut niyatul mukmin. Kenapa dia kata perhatikan pada perkataan mukmin? Sebab taklah orang berniat melainkan dia akan amal. Itu niat yang diterima. Kalau tak beramal pun kerana betul-betul dah darurat, kalau tak ada darurat memang dia akan amalkan. Maka itu niat yang diterima. Niat yang diterima hanya pada mereka yang berniat dan beramal. Taklah mereka berniat dan beramal melainkan orang beriman. Orang kafir pun niat, kawan aku pun niat, tapi dia tak pernah buat, maknanya bukan beriman. Iman zahir mungkin, iman batinnya tak. Kedua, bahawa niat itu adalah ibarat maksudmu hendak membuat sesuatu atau keazamanmu hendak melakukan sesuatu. Dan niat serupa ini selalunya lebih baik dari amal. Akan tetapi setiap manusia yang berazam itu tidak sepi dari melakukan salah satu dari 3 macam hal yang berikut ini. Yang pertama, dia berazam dahulu lalu dia mengamalkan apa yang diazamkannya itu yang terbaiklah. Yang kedua, dia berazam tetapi dia tidak mengamalkannya sedang dia berkuasa untuk mengamalkan. Dan hukum hal ini dan yang sebelumnya sudah pun dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika biqaulih faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan, hingga ke akhir hadis. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan hasanat kebajikan dan sayyiat keburukan. Maka barang siapa yang berazam hendak membuat hasanah tetapi tiada dibuatnya, nescaya akan dituliskan Allah baginya suatu hasanat yang cukup. Dan jika dia berazam hendak membuat hasanah lalu diamalkannya, akan dituliskan Allah baginya 10 hasanah dan mungkin berganda sampai 700 kali ganda, bahkan akan berganda kepada lebih banyak lagi. Kemudian jika dia berazam hendak membuat sayyi'ah, iaitu keburukan, lalu tidak jadi dibuatnya, akan ditulis Allah baginya 1 hasanah yang cukup. Sebab apa? Tinggal niat nak buat maksiat adalah ibadat. Asalnya nak rompak, tapi sudah tengok-tengok balik tak jadilah nak rompak. Tak jadi nak rompak itu adalah ibadat. Subhanallah, Allah punya baik. Dan jika dia berazam hendak membuat sayyi'ah lalu dibuatnya, akan ditulis Allah baginya atas 1 sayyi'ah sahaja. Keadaan ketiga, dia berazam hendak melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya, lalu dia berkata pada dirinya, kalau aku boleh buat akan aku lakukannya. Maka baginya pahala niat apa yang mahu dia amalkannya itu jika perkaranya baik. Begitu pula baginya dosa niatnya itu jika perkaranya jahat atau buruk. Dalilnya Nabi SAW bersabda, manusia itu terbagi kepada 4 kategori. Seorang lelaki yang diberikan Allah ilmu dan harta kekayaan, lalu dia perbuat terhadap hartanya dengan ilmunya. Maka ada seorang lain yang mengatakan, jika aku diberi Allah ilmu dan harta sama dengan apa yang diberikan kepadanya, nescayalah aku akan berbuat sama dengan apa yang dibuatnya itu. Kedua-dua orang ini dalam ganjaran pahalanya sama belaka. Seorang memang ada harta dan dia bagi. Seorang lagi tak ada harta tapi niat nak bagi, dapat sama. Tengok lepas tu disebut lagi, seorang lelaki yang lain diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak pula diberikannya ilmu, lalu dia mempersalah belanjakan hartanya lantaran kejahilannya itu. Maka ada seorang lain yang mengatakan, jika aku diberi Allah harta sama dengan apa yang diberikan kepadanya, nescayalah aku akan berbuat sama dengan apa yang dibuatnya. Kedua-dua orang ini dalam balasan dosanya sama belaka. Sama. Orang yang ada duit buat dosa, dosa. Orang yang tak ada duit tapi buat dosa, niat nak buat dosa, dosa juga. Tengok rumah besar-besar, kalau aku ada duit, aku buat rumah besar gini, dosa sama. Sama macam orang yang membazir dekat buat rumah besar-besar tak ada faedah, sama walaupun dia tak ada harta. Sebab itu kalau kita tengok bab zuhud, zuhud itu bukanlah orang yang miskin, fakir, pakai baju tampal-tampal, jalannya bongkok aje, serbannya penuh, kotor-kotor apa semua, tak basuh, bajunya tak pernah setrika. Itu bukan zuhud, itu serabai. Itu bukan zuhud. Orang zuhud ni apa? Orang zuhud tu adalah orang yang walau dunia dekat depan mata dia sekalipun, walau dia tengah belanja dunia sekalipun, tetapi hatinya tak masuk dunia dalam hatinya. Buktinya apa? Buktinya walaupun kau banyak duit tapi rumah kau tak makin mewah. Tapi rumah aku mewah sebab orang bagi. Rumah aku besar sebab ada keperluan, ramai orang datang majlis kat sini. Macam Habib Umar. Habib Umar kan rumah dia besar. Masuk rumah Habib Umar dalam
Luar nampak besar. Orang kalau tengok dari luar, oh mewah Habib Omar. Mewah, masuk dalam. Tengok dalam rumah dia. Dalam rumah dia semua plain aja. Tak ada design, tak ada kerusi mewah-mewah. Semua nak masuk rumah dia buat majlis, duduk dekat lantai macam biasa. Kapet pun nipis-nipis, yang tak, bukan baldu punya, bukan yang selesa-selesa apa semua. Tak ada. Semua biasa aja. Biasa. Berabuk tanah dekat rumah dia tu, pasir-pasir semua ada. Bukan macam king punya palace, tak ada. Ada duit, hidupnya sama macam Nabi SAW. Sayyidina Uthman ada duit, hidupnya sama macam Nabi SAW. Miskin, tapi hartanya dia bagi pada orang lain. Kalau rumahnya dibesarkan, atas keperluan. Keretanya dibeli di kereta besar, atas keperluan. Semuanya tak masuk dalam hati. Sama ada orang bagi hadiah ke, keperluan ke apa, semuanya tak masuk dalam hati. Anytime dituntut untuk dilepaskan, lepaskan gitu sahaja. No problem at all, boleh lepaskan. Habib Omar sekali masuk dalam Mustafa mengajar, keluar dari Mustafa ikut pintu belakang. Habib Omar kalau nak tu ikut mihrab dia tu, ada pintu khas untuk dia masuk keluar. Dia masuk jadi imam, solat apa semua dah habis, dia keluar. Keluar ahli khidmat dia duduk kat luar tu, Habib, kereta kena curi Habib. Kereta kena curi Habib tu, tengok kereta dah tak ada, kena curi kan. Engkau okey tak? Aku tak apa-apa Habib. Dia ugut aku keluar, dah dia ambil kereta. Alhamdulillah, khair. Jalan balik rumah, no problem. Kita kalau kereta kena curi, Allah, kereta kena curi, jom kita duduk ramai-ramai salat hajat, baca Yasin 41 kali. Itu kira bagus lah, kira dah wali habis lah. Daripada kau meracau, menangis, call insurance, call polis, buat report sana sini, marahkan ahli khidmat itu semua. Habib Umar tak ada, keluar tengok kereta dah, terus. Habib Kazim pergi dakwah, tengah-tengah kuliah juga, orang pergi kat kereta dia, hancurkan kereta dia. Dia tengok kereta tak ada, jalan balik rumah. Perjalanan berjam-jam, tapi dalam perjalanan orang tumpangkan, orang bantu dia apa semua, Allah bantukan. Allah bantu. Dunianya tak ada dalam hati. Contoh siapa? Habib Hussein Haddad. Habib Hussein mari sini kan. Biasa kita dengar cerita Habib Hussein Haddad, wali Majdub. Duduk tak ada harta, tak ada apa. Jual barang. Gambar-gambar ataupun apa-apa barang, dia jumpa barang yang elok orang buang, dia ambil, jual balik. Style dia. Dah jual balik barang yang dia jual. Contoh, dia jual gambar Habib Omar. Dia jual dengan orang sebelah, kedai sebelah. Dia tak ada kedai, dia betang kapet aja, duduk gitu je. Dia jual dah lah, dia tak ada sewa kedai, tak ada apa semua. Jual gambar Habib Omar lagi mahal daripada orang yang ada kedai. Tapi budak-budak beli juga. Sebab apa? Wali punya jual, belilah nak ambil berkat kan. Laku, Allah yang tentukan. Dah dapat duit, dan dia suka kalau orang datang ke, ada duit, ada, bagi. Orang kena bagi. Jadi budak-budak kadang pergi jumpa dia, tak bawa duit. Sengaja, takut apa? Nanti Habib Hussein pau aku ni, ambil duit aku. Tapi setiap dia ambil duit, orang yang susah, orang yang ikut dia, ahli khidmat dia ikut dia, mesti akan cakap, dia bagi pada orang lain. Terus serta-merta bagi pada orang lain. Bukan dianya guna, bukan dia guna untuk diri dia. Bukan makin mewah, tak ada. Semua dibagi pada orang lain. Subhanallah. Kaya boleh kaya, tapi kaya lifestyle macam Nabi SAW. Ni bila dah kaya je, baby baru lahir, majlis kena istimewa. Pakaian anak beli dekat dia, pakaian tak boleh main-main dia pakaian, mesti yang serius punya. Botol susu dia mesti yang macam-macam lah. Tekan aja dia boleh blend sendiri susu, contohlah. Bros gigi dia letak aja sini, dia bros sendiri automatic. Dia budak tu pegang aja, bros. Semua nak high end punya, yang istimewa. Masuk sekolah, tak boleh sekolah biasa-biasa, sekolah yang lagi up punya. Pergi dekat kumpul sepupu-sepupu, tengok sepupu-sepupu lain main dekat tanah apa semua, main sini. Tak boleh anak aku, sapukan, antibakteria, jagakan, pakai pakaian lagi mewah daripada orang lain. Semua tu tak bagus. Jangan kata Abdul Rahman bin Auf kaya, Sayyidina Uthman kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya. Bukan, merekanya kaya. Anytime umat Islam menuntut harta mereka, boleh bagi semua, bahkan lebih daripada dituntut. Dan walaupun tak dituntut, hartanya ada pada mereka, lifestyle sama macam Nabi SAW. Lifestyle-nya sama macam Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sambung pada pengajian akan datang, sebut perihal muraqabah.
minta Syekh Ahmad untuk baca doa maulid. Allahu. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا صلى الله عليه. لكن حبا بالسرائر قد دعا لحديد مديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله مختاره عليه. وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله يا ربنا عليه. يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا يا الله. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا أصلح الله. لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أنصرك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. جعل الله اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما ولا يجعل معنا ولا من سمعنا شاكيا ولا محروما. اغفر لنا ذنوبنا وسر عيوبنا وسر مطلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشى الحبيب حسن العطاس بالرحمة والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يتغشى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أخينا علي جابر، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من الدعاء الذين توفوا في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصل لنا مطلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك برحمتك يا أرحم الراحمين.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشى الحبيب علوي بن حسن بن محمد بن حسن، أن الله سبحانه وتعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولأمواتنا وأموات جميع المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع الأذى والغلاء والوباء والأسقام والفتن عن ماليزيا وعن جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.